'Cause this is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus daripada bab yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Dan saya akan bacakan daripada AVB, Alkitab versi Borneo. Beberapa hari kemudian, Yesus pulang ke Kapernaum dan tersebarlah kabarnya. Ramailah orang datang berhimpun di rumah tempat dia tinggal itu sehingga penuh sesak sampai ke pintu. Yesus pun menyampaikan firman kepada mereka. Datanglah 4 orang mengusung seorang yang lumpuh. Mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus kerana orang ramai itu. Oleh itu, mereka membuka bumbung rumah betul-betul di atas tempat Yesus berada, lalu menurunkan orang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Di sini kita melihat apabila Yesus kembali balik ke Kapernaum, di mana tempat Yesus berpusat, iaitu Yesus tinggal bersama dengan Rasul Simon ataupun Petrus, dan di sana ramai orang yang mengenali dan telah mendengar perbuatan Yesus pergi berjumpa dan mendapatkan Yesus, sehingga kan ramai orang, sehingga penuh tempat itu dipenuhi dengan orang yang ingin bertemu dengan Yesus ataupun ingin melihat Yesus melakukan mukjizat, ataupun di sini kita melihat Yesus mengajar mereka ingin mendengar apakah ajaran Yesus. Dan daripada ayat 1 hingga ayat keempat ini, saya mendapati ada 3 perkara yang sangat penting yang kita boleh pelajari daripada 4 orang ini dan juga orang yang lumpuh ini, tentang kenapa sahabat seiman sangat-sangat mustahak pada masa itu dan juga pada masa kini. Yang pertama ialah kenapa yang sangat penting. Tapi sebelum itu, mari saya kongsikan kepada kita, ada 4 orang ini yang mengusung seorang yang lumpuh. Kemungkinan ini ialah mungkin ahli keluarga mereka yang ingin melihat orang ini sembuh, ataupun ada 4 orang kawan yang ingin menolong seorang kawan ini yang lumpuh untuk bertemu dengan Yesus. Jadi kita bayangkan ini adalah 4 orang kawan. Jadi apa yang kita boleh pelajari? Yang pertama ialah kawan seiman sangat penting kerana ianya menolong kita ataupun mendorong kita untuk sama-sama mencari Tuhan Yesus. Kita perlukan kawan seiman supaya kita sama-sama mencari Tuhan Yesus. Di sini kita melihat apabila Yesus pulang ke Kapernaum, mereka melihat ini sebagai satu peluang untuk mereka pergi bertemu dengan Yesus. Selalunya di dalam Alkitab, Yesus yang pergi bertemu dengan orang lain. Yesus pergi kepada orang lain. Tetapi ini apabila kita baca dalam perenggan firman ini, kita mendapati bahawa mereka datang kepada Yesus. Dari sini ada satu gambaran tentang kita mencari ataupun mengambil peluang untuk mencari Yesus. Dan rakan-rakan seiman sangat penting supaya kita sama-sama mencari Tuhan Yesus. Kita perlukan kawan yang ada bersikap begini, yang betul-betul mencari Tuhan. Ya, kita harus berkawan dengan bukan hanya orang yang sesama iman, tetapi kita juga harus berkawan dengan orang lain. Tidak kiralah. Tetapi satu tentang kawan yang sangat penting, kita juga perlukan kawan seiman. Karena dengan cara ini kita boleh sama-sama mencari Tuhan Yesus. Saya masih ingat lagi apabila saya belajar di UiTM, kawan-kawan saya banyak mendorong saya untuk sama-sama kami pergi ke Christian Fellowship. Di sana kami sama-sama menyembah Tuhan dan juga mencari dan bertemu dengan Yesus Kristus dalam doa dan juga dalam worship dan juga dalam mengkaji firman Tuhan. Itu sebabnya sangat-sangat penting. Dan mereka ini apabila mereka mendengar Yesus pergi ke Kapernaum, mereka pergi bertemu dengan Yesus, malah mencari Yesus dan membawa kawan mereka yang lumpuh itu. Dan yang kedua ialah kita perlukan kawan seiman supaya saling mendorong satu sama lain. Kita tidak membaca apa yang mereka bualkan, tetapi pada pandangan saya kita lihat di sini orang penuh sesak dan juga orang ramai di situ, dan mereka ingin dekat lagi dengan Yesus tetapi tidak boleh. Dan bayangkan, mungkin ada perbualan begini, mungkin, tapi tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Mungkin perbualan mereka begini, salah seorang daripada mereka hampir putus asa, tapi satu orang lagi mengatakan bahawa, oh, jangan putus asa, pasti ada idea yang baru. Mungkin orang yang lumpuh ini berkata bahawa, tidak apa, mungkin ini sudah nasib saya, mungkin saya sudah lumpuh, mungkin saya tidak boleh disembuhkan. Dan mungkin yang lain tetap mendorong dia, jangan berkata begitu, kami boleh tolong kamu, kami boleh bantu kamu, kami mau juga kamu berjumpa dengan Yesus. Dan mungkin juga ada orang mengatakan bahawa tetapi tidak ada jalan lain, tidak ada idea lain. Mungkin salah seorang mereka ada idea dan mengatakan bahawa
mereka membuka bumbung rumah betul-betul di atas di mana Yesus mengajar, dan pada masa itu rumah orang bumbung dia flat, jadi orang boleh naik ke atas, dan juga disebabkan ianya dibuat daripada tanah liat selalunya, jadi mereka boleh buat lubang, dan di sana mereka boleh menurunkan kawan mereka ataupun salah seorang ahli keluarga mereka untuk turun bertemu dengan Yesus. Walau bagaimanapun saya mendapati bahawa mungkin tidak ada perbualan di sini, mereka saling mendorong atas satu dengan yang lain. Apabila satu orang ingin give up, seorang lagi mendorong mereka. Apabila orang yang lumpuh ini mengatakan bahawa tidak perlu, tidak berguna lagi, orang ingin mendorong mereka. Dan rakan-rakan seiman sangat penting supaya mereka boleh mendorong kita, dan kita juga boleh mendorong mereka, dan kita saling mendorong satu dengan yang lain. Dan yang ketiga ialah ini juga sangat penting pada saya. Kita perlukan sahabat seiman untuk supaya kita boleh meminjam iman kepada mereka yang lemah, supaya kita boleh meminjam iman kepada mereka yang lemah. Di sini kita melihat Yesus dikatakan di sini ketika ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka. Saya tidak baca daripada ayat yang kelima ini, tapi Yesus melihat iman mereka, dan persoalan dia, iman siapa? Adakah ini iman 4 orang yang membawa orang yang lumpuh ini, ataupun ini iman bagi 4 orang campur dengan orang yang lumpuh itu juga ada iman dia tersendiri? Yesus melihat iman mereka, kelima-lima mereka, ataupun ini adalah disebabkan Yesus melihat perbuatan mereka, dan ini menunjukkan bahawa iman mereka. Apapun yang terjadi di sana, saya ingin berkata begini, kalau kita ada kawan seiman, kita melihat bahawa salah seorang kawan kita mungkin jatuh, mungkin kurang iman, ataupun pada masa itu dia mengalami masalah dan dia kurang percaya kepada Tuhan. Kita sebagai rakan seiman dengan dia, kita boleh meminjamkan iman kita kepada dia. Bagaimana kita boleh meminjamkan iman kita? Mungkin kita boleh berdoa bagi mereka. Mungkin pada masa itu, masa dia tidak boleh berdoa, mungkin dia rasa feel down. Mungkin orang yang lumpuh ini feel down, tetapi 4 orang kawan ini mungkin berdoa bagi dia, menggunakan iman mereka untuk menolong kawan dia yang mungkin kurang ataupun tidak ada iman, dengan berdoa kepada mereka. Begitu juga yang 4 orang ini, mungkin dengan meminjam iman dari segi mereka percaya yang Yesus boleh menyembuhkan kawan dia ini. Mungkin yang lumpuh ini tidak percaya, tetapi 4 orang ini keep on pushing kawan dia, tak apa-apa, kami percaya yang Yesus boleh menyembuhkan hal ini. Begitu juga kita boleh meminjamkan iman kita kepada rakan yang lain dengan menjadi mewakili mereka. Kamu boleh mewakili mereka di hadapan Tuhan ataupun di hadapan orang lain. Apabila kita berdoa bersama-sama, kamu boleh meminjamkan iman kamu kepada kawan kamu. Sebab itu sangat penting kamu ada kawan seiman. Jadi ada 3 hal ini. Yang pertama, kerana untuk kita turut-turut sama-sama mencari Tuhan Yesus. Yang kedua, kawan seiman sangat penting supaya kita boleh saling mendorong satu sama lain. Yang ketiga, supaya kita boleh meminjamkan iman kita kepada salah seorang rakan kita yang mungkin lemah ataupun kurang iman ataupun mengalami masalah pada masa itu. Dan yang ketiga-tiga ini kita melihat betapa pentingnya sahabat ataupun kawan yang seiman. Kita melihat dalam 1 Petrus bab yang kelima ayat ke-8 berkata begini. Ayat yang kelima bab 8 berkata begini, kawalah dirimu dan berwaspadalah, kerana musuhmu iblis merayau-rayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Dan sini kita lihat iblis seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsa. Dan singa selalunya tidak akan attack, tidak akan menyerang orang yang ada dalam satu kumpulan yang kuat. Singa hanya akan menyerang orang yang satu-satu ataupun haiwan yang satu-satu. Oleh itu sangat bahaya apabila kita hidup di dalam keimanan kita tanpa ada kawan seiman yang bersama dengan kita. Iblis ingin mencari peluang untuk menjatuhkan kita apabila kita hanya satu orang, apabila kita tidak ada kawan yang boleh support kita sebagaimana 4 orang ini yang datang kepada Yesus. Mari saya tutup dalam saya bacakan daripada Pengkhotbah bab yang keempat ayat ke-9 hingga ayat ke-10. Berdua lebih baik daripada bersendirian, kerana mereka menerima upah yang baik atas penat lelah mereka. Seandainya ada di antara mereka yang jatuh, yang seorang lagi akan mengangkat temannya. Tetapi malangnya orang yang jatuh dan tiada siapa yang mengangkatnya, yang datang untuk mengangkatnya. Oleh itu kita perlukan kawan seiman supaya mereka boleh mengangkat kita apabila kita jatuh.